Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Hari ini kita masih di dalam bab 8 kinematik gerakan linear dalam subtopik 8.2 pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Video 2. Okey murid-murid, jom kita lihat. Okey, sekarang kita dah masuk dalam bahagian 8.2 pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Hubung kait antara fungsi sesaran, fungsi halaju dan fungsi pecutan. Okey murid-murid, kita refresh balik. Okey, kita ingat balik simbol sesaran ataupun displacement. Sesaran kita guna simbol S. Okey, halaju kita guna V dan pecutan kita guna A. Jadi ingat ya, S, V dan A. Okey. Jadi di sini, kita menggunakan teknik ataupun teknik pembezaan. Okey, dalam menghubung kaitkan fungsi sesaran, fungsi halaju dan fungsi pecutan. Okey, contohnya, kalau kita ada persamaan sesaran di sini, kalau kita nak dapatkan persamaan V, kita perlu differentiate ataupun bezakan. Bezakan S, kita akan dapat V. Okey, contohnya kalau cikgu ada S sama dengan 2T kuasa 2 tambah 5T tolak 4. Contohnya, kalau cikgu nak dapatkan persamaan V, cikgu harus differentiate. Differentiate tu bermaksud, ds dt. ds dt. Maksudnya S, kita integrate S terhadap T. Bezakan S terhadap T. Jangan lupa 2 darab 2 adalah 4T. 5T akan jadi tambah 5. Jadi kita punya fungsi V ataupun persamaan V adalah 4T tambah 5. Macam tu. Okey. Jadi kalau kita nak cari persamaan pecutan, mesti kita ada persamaan V. Jadi kita differentiate ataupun bezakan V pula. Kita bezakan V pula. Ni V Okey, kita nak dapatkan A. Jadi dV dt. Kita bezakan V terhadap T. Jadi 4T tinggal 4, 5 tak ada apa-apa. Jadi kita akan dapat A sama dengan 4. Jadi ia adalah satu proses pembezaan. Kesimpulannya, kalau daripada S nak pergi ke A, jadi kita kena bezakan 2 kali. Macam tu, okey. Jadi itulah antara hubung kait, antara fungsi sesaran, fungsi halaju dan fungsi pecutan dengan menggunakan teknik pembezaan. Okey. Jadi lupa cikgu nak cakap, jadi video cikgu ini berdasarkan buku teks muka surat 260 sehingga, sekejap cikgu nak cari, sehingga berapa ni? Sehingga 265. Jadi cikgu akan menerangkan contoh-contoh yang berada di dalam muka surat ini. Okey, sebelum kita mencuba contoh-contoh dalam buku teks, jadi saya nak murid-murid mesti ingat kata kunci yang cikgu bagi ni. Berikut adalah kata kunci yang perlu diingat. Kata kuncinya. Di sini. Kita ada 1, 2, 3, 4. 4 perkara yang penting. Kalau kita lupa, kita akan jadi rasa susah lah soalan ni. Contoh kalau kita nampak persamaan ataupun ayat awal ataupun initial dalam bahasa Inggerisnya. Jadi kita mesti menggunakan T sama dengan kosong. Nanti murid-murid akan tahu kalau kita dah cuba buat soalan. Ini cikgu nak bagi keyword dulu. Kalau zarah kembali ke titik O, kembali ke titik O semula ataupun melalui titik O, ada je perkataan O ni, mesti kita punya maksudnya adalah S sama dengan kosong, iaitu sesaran sama dengan kosong. Jadi ni semua kena ingat. Jadi yang seterusnya, untuk V sama dengan kosong, ada 3 maksud. Kalaulah sesaran pada zarah yang minimum atau maksimum, sesaran minimum ke maksimum, ataupun zarah berubah arah,
ataupun zarah berhenti seketika. Ingat, kalau berkaitan dengan sesaran, sesaran yang ke atas minimum maksimum kesesaran, zarah berubah ke zarah berhenti seketika, kita menggunakan V sama dengan kosong. Okey, dan yang terakhir sekali untuk A sama dengan kosong ataupun pecutan sama dengan kosong. Okey, zarah pada halaju yang minimum atau maksimum, zarah bergerak dengan halaju yang malar. Okey, simple je murid-murid. Perkataan yang berkaitan dengan sesaran, okey, mesti V. Sesaran ke atas kan, bila ke bawah cerita tentang sesaran V. Okey, kalau cerita tentang halaju, okey, jadi A. Okey, jadi ini antara keyword-keyword yang penting yang kamu kena ingat. Okey, ada lagi satu keyword kalau dia kata bergerak ke kiri. Okey, ke kiri. Okey, bergerak ke kiri maksudnya kita mesti letak lebih kecil daripada kosong. Okey, kalau bergerak ke kanan ataupun positif, okey, kiri ni negatif mesti lebih besar daripada kosong. Okey, jadi ini kita kena ingatlah. Okey, jadi murid-murid, jom kita tengok contoh-contoh soalan dan kita cuba aplikasikan keyword-keyword ataupun kata kunci yang cikgu bagi ini. Okey, daripada contoh yang pertama, contoh yang pertama adalah daripada muka surat 260. Okey, ini daripada muka surat 260, muka surat. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya S meter dari satu titik tetap O diberi oleh, saya gariskan, ini fungsi untuk sesaran, dengan T ialah masa dalam saat selepas zarah mula bergerak. Okey, soalan A, cikgu ambil ink baru. Okey, tentukan fungsi halaju, dan fungsi pecutan. Okey, bagi zarah itu. Jadi kita nak cari V, kita nak cari A. Okey, jadi untuk soalan A, kita dah ada fungsi S di mana 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Okey, kalau cikgu suka susun ikut A dulu. Negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 3. Okey, ingat nak cari V, susunan kita jangan lupa S dulu, baru V, barulah A. Jadi untuk dapat V, kita differentiate lagi sekali, ds dt. Jadi ds dt adalah V. Jadi 2 darab negatif 1, sini sebenarnya 1, negatif 2T, 2T akan jadi tambah 2, 3 tak ada apa-apa. Jadi kita berjaya mendapat fungsi V kita. Okey, good Okey. Jadi sekarang kita nak cari fungsi A ataupun pecutan. Okey, jadi kita dah ada V kita dah ada V ni. Okey, cikgu highlight dulu V. Okey, kita dah ada V, ini fungsi V. Jadi untuk mendapat fungsi A pula ataupun pecutan, kita kena differentiate ataupun bezakan V. Jadi kita akan dapat dV dt. dV dt adalah A. Jadi negatif 2T akan dapat negatif 2. Positif 2 tak akan ada apa-apa. Jadi berjaya mendapat fungsi A. Gitu. Jadi sekarang ini adalah fungsi A kita. Okey, jadi kita ada 2 fungsi 3. Fungsi yang diberi awal tadi adalah fungsi sesaran. Okey, fungsi V, halaju dan fungsi A. Jadi sekarang kita tengok untuk soalan B. Untuk soalan B pula, pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi S, V dan A untuk pada julat di antara 0 hingga T masa kita. Macam tu. Jadi jelaskan zarah itu dari titik O tetap. Kita lukis dulu. Jadi B. Sekarang dia dah bagi kita punya lakaran graf kita 0 hingga 3. Jadi cikgu buat paksi dulu. Maksudnya ini adalah T, ini 0, sini 1, sini 2, sini 3. Jadi cikgu nak buat apa dulu? Cikgu nak buat sesaran dulu. Sesaran. Sesaran ni murid-murid, kalau kamu tengok sesaran ni, Allah cikgu terpadam. Cikgu highlightkan balik. Sesaran ini sebenarnya adalah kuadratik. Kuadratik.
hilang negatifnya. Okey, kuadratik. Okey, kalau kuadratik, okey kita cikgu contoh kat sini S sama dengan negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 3. Okey, kalau kuadratik kita fokus kepada A dia dulu. Kita fokus kepada A dia, cikgu highlight A dia negatif. Kalau negatif maksudnya kita punya graf tu masam. Bentuk masam. Jadi sekarang cikgu nak cari dulu paksi simetri dia. Okey, paksi simetri dia adalah, okey, cikgu cari, jangan lupa paksi simetri kita kalau kita gunakan rumus fungsi kuadratik X sama dengan negatif B per 2A. Tetapi sekarang kita punya fungsi adalah T, jadi cikgu gantikan X tu dengan T. Alamak, terpergi sana pula. Kita gantikan dengan T. Jadi cikgu masuklah negatif B, okey, per 2A, negatif 1. Jadi kita akan dapat T kita 1. Okey. Jadi kita nak cari persamaan maksimum ni dulu. Okey, lepas tu, okey, ni adalah paksi simetri. Jadi kita nak cari titik maksimum. Ni titik maksimum kat atas dia. Okey, jadi nak cari titik maksimum, dah dapat persamaan simetri. Jadi kita cari S, kita gantikan tadi T sama dengan 1, maksudnya sini 1 kuasa 2 tambah 2, sini 1 tambah 3. Jadi murid-murid kita akan dapat 4. Jadi kita akan dapat titik maksimum kita adalah 1, 4. Okey, macam tu. Jadi cikgu betulkan sini kita letak. Sini adalah S atau V atau A sebab kita share paksi. Okey. Okey, so sekarang kita nak buat rumus S dulu. Okey, maksimum 4. Jadi kat sini mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi cikgu nak buat warna apa ni, warna biru ni lah. Okey, 1, 4 di sini. Cikgu buat dulu. Ni titik dia 1, 4. Okey, jadi sekarang kita tahu. Okey, kalau murid-murid tengok persamaan sasaran tu, 3 ni adalah y-intercept ataupun persilangan y ataupun persilangan sasaran. Jadi persilangan sasaran. Jadi cikgu pergilah pula plotkan. Sini sasaran cikgu. Ni persilangan dia. Jadi kita nak cari lagi satu ni. Kita nak cari lagi satu. Okey, apakah persilangan y pula? Okey, kalau persilangan y adalah x sama dengan 0 ataupun t sama dengan 0. Jadi cikgu pun kira pula. Okey, bila t sama dengan 0, okey, cikgu akan dapat apa di sini? Okey, maksudnya, bukan t sama dengan 0. Persilangan x adalah S sama dengan 0. Okey, S sama dengan 0. Aduh, asyik bergerak je. Jadi S sama dengan 0. Jadi cikgu buat negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 3 sama dengan 0. Cikgu positifkan T kuasa 2 tolak 2T tolak 3. Positifkan A. Darab je semua dengan negatif 1. Dekat sini kita boleh faktorkan. Masuk je dalam kalkulator. T 3, 1 negatif positif. Jadi kat sini cikgu akan dapat T sama dengan negatif 1 dan 3. Jadi negatif 1 tu kita abaikan lah. Mana ada masa sama dengan negatif 1. Jadi kita ambil 3. Jadi kita ambil 3. Jadi murid-murid dekat sini, cikgu ubah sikit nanti takut tak cantik, terkangkang cikgu punya graf. Cikgu kecilkan sekejap. Okey, sekarang sini 1, sini 2, sini 3. Cantik sikit. Okey, jadi sekarang murid-murid, persilangan persilangan T kita, pada 3. T sama dengan 3. Jadi cikgu pun plotkan dekat sini. 3. Ambil ini. Ni 3. Okey, jadi cikgu boleh garis lah. Okey, cikgu boleh buat curve lah. Okey, sini. Turun bawah ke sini. Okey, cikgu stop kat situ. Jadi inilah cikgu punya persamaan paksi simetri pada 1. Okey. Jadi selesai. Itulah cikgu punya graf fungsi sasaran. Okey, sekarang cikgu nak buat fungsi graf fungsi V. Jadi cikgu padam ya working step untuk yang ini. Okey, seterusnya kita nak buat fungsi V. Okey, V punya graf.
Jadi cikgu keluarkan V sama dengan negatif 2T tambah 2. Jadi kalau kamu fokus betul-betul persamaan ini adalah sebenarnya persamaan garis lurus. Seperti Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita cari 2 titik lah. Cikgu nak cari 2 titik. Cukup kita nak buat garisan. Okey, kita nak cari titik. Bila T, lepas tu kita cari V kan. Okey. Okey, sekarang cikgu dah dapat dah. Kalaulah T cikgu kosong, okey, cikgu akan dapat V kita 2. Macam mana tu cikgu? Jadi kita gantikanlah. Negatif 2 bila T kita kosong. Jadi kita akan dapat 2. Macam tu. Itu adalah persilangan Y kita ataupun persilangan V. Jadi cikgu ambil pula warna hijau. Jadi kat sini mana 2? Sini 2. Okey, lepas itu apa lagi? Okey, cari lagi satu titik. Sebab dia garis lurus ni. Okey, dia garis lurus. Okey, cikgu nak letak apa ya? Mesti kita punya nombor-nombor T tu di antara yang diberi sahaja. Okey, cikgu nak letak 2 ke 2. Cikgu nak ambil cikgu nak letak 2 lah. Dan negatif 6. Okey, cikgu nak letak 4 lah. Okey, 3. Sebab 3 dekat sini 3. Jadi V sama dengan negatif 2 darab 3 tambah 2. Negatif 6 tambah 2 kita akan dapat negatif 4. Jadi kat sini kita tambahlah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, jadi jom kita plotkan lagi satu titik. Okey, di mana? Okey, 3 negatif 4. 3 negatif 4 di sini. Kita agak-agak ya. Okey. Jadi ini sebenarnya garisan putus-putus lah. Kita punya julat sini, sini. Okey. Jadi jom kita gariskan. Okey, graf yang kedua kita. Garis lurus. Tada! Okey, dah dapat. Okey, ini adalah persamaan V sama dengan Ini adalah persamaan V sama dengan negatif 2T tambah 2. Begitu. Okey, jadi cikgu lupa labelkan yang pertama tadi di mana S sama dengan negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 3. Okey, jadi kita nak buat yang terakhir iaitu graf A sama dengan negatif 2. Okey, graf A sama dengan negatif 2. Tengok dia adalah satu persamaan je. A sama dengan negatif 2. Mana negatif 2? Okey, kejap. Cikgu pakai warna apa cikgu nak pakai ya? Orange lah. SAS. Okey. A sama dengan negatif 2 di sini. Okey, jadi kesimpulannya garisan A sama dengan negatif 2 adalah satu garisan yang horizontal, iaitu melintang. Jadi negatif 2 ke sana aja. SAS. Macam tu. Jadi kita akan dapatlah garisan A sama dengan negatif 2. Mudah-mudahan inilah cara-cara untuk mendapatkan 3 graf. Okey. Jadi dia suruh kita jelaskan gerakan zarah itu dari titik tetap O untuk tempoh masa itu. Jadi berdasarkan graf didapati bahawa zarah mula bergerak daripada T90 dengan sesarannya dari titik O ialah 3 meter. Okey, 3 meter. Ini sesaran 3 meter kat sini. Okay, cikgu pakai highlighter. Okey. Ni sini 3 meter. Lepas tu halaju awal dia adalah kemudian halaju awalnya 2 meter per saat dan pecutannya adalah negatif 2 meter per saat. Pada di sini kita boleh tahu. Bila T sama dengan 0, sesaran kita 3, pada masa yang sama halaju kita positif 2, dan kita punya pecutan di sini adalah negatif 2. Itu kita boleh baca macam tu. Jadi kita baca lagi lepas tu kita boleh terangkanlah. Apabila T sama dengan 1, apabila T sama dengan 1 sini, sesaran kita 4. Sesaran kita 4 bila T pada yang 1 pada gerakan sesarannya di titik O. Jadi sesarannya 4. Ini bermaksud kita akan dapat nilai yang maksimum. Sesarannya maksimum. Pada T sama dengan 1. Dia paling tinggi ni. Seterusnya apabila T sama dengan 3, apabila T sama dengan 3 ditetap, zarah tiba di titik tetap O dengan sesarannya ialah 0, lepas tu apabila T sama dengan 3 kita akan dapat apa kat sini? Negatif 4. Kita punya apa nama je ni? Halaju kita negatif 4.
Okey. Jadi pecutannya masih sama, negatif 2. Okey. Apa-apa pun kita refer kepada graf. Okey. Lepas itu, daripada sini kita boleh tahu jumlah jarak. Okey, jumlah jarak yang dilalui oleh zarah daripada T sama dengan kosong hingga 3. Okey. Jadi kita boleh tahu jumlah jarak. Okey. Di mana? Macam mana kita nak tahu jumlah jaraknya? Okey, nak cari jumlah jarak untuk 3 saat pertama tu macam mana? Okey, jumlah jarak. Jadi ni panjang sikit lah. Okey, cikgu. Kita ingat balik yang kita belajar dalam 8.1. Okey, jumlah jarak. Di mana kita ada pelbagai cara. Okey, cikgu tunjuk cara yang kita nak cari kalau cikgu guna table lah. Okey, cikgu akan buat jadual. Okey, di antara sekejap je cikgu buat garisan. Ini T cikgu, ni S cikgu. 0, 1, 2, 3. Okay, kita tahu bila T kosong, okay, bila T kosong, kita dapat S3. Ni kamu cari persamaan Okay, bila T sama dengan 1, kamu akan dapat 4. Okay, bila T sama dengan 2, okay, cikgu akan dapat 3. Okay, lepas tu bila T sama dengan 3, cikgu akan dapat 0. Jadi masuk je dalam persamaan sesaran. Okay, masuk dalam persamaan sesaran. Jadi, cikgu akan buat garis nombor. Okay, cikgu akan buat garis nombor seperti biasa, garis nombor sesaran. Jadi, sesaran kita, okay, sesaran kita ada 0, 0 ada 3 dan ada 4. Okay, jadi jom kita masukkan time kita pula. Okay, di mana bila T sama dengan 0, kita akan dapat 3. Okay, bila T sama dengan 1, kita akan dapat 4. Jadi, okey, lepas tu dia ketiga balik. Bermaksud dia berpusing, ketiga balik. Maksudnya bila T sama dengan 2, kita dapat 3. Okey, bila T sama dengan 3, kita dapat 0. Okey, jadi pergerakan kita, okey, daripada sini daripada sini, pergi ke sini, zas. Lepas tu pusing, pergi ke sini balik dan berhenti di sini. Okey. Okey, jadi pergerakan dia ke kanan, lepas tu terbalik semula. Jadi jom kita cari, okey, berapakah jumlah jarak yang dilalui. Okey, jumlah jarak yang dilalui, cikgu highlight dulu. Okey, ini warna kuning. Okey, lepas tu cikgu highlight pula warna hijau. Daripada 4 ke 0 balik. Okey, macam tu. Jadi jom kita kira jarak. Okey, jangan lupa macam mana kira jarak. Dekat sini 4 tolak 1. 4 tolak 1 kita dapat 1 sini. Jadi jumlah jarak 4 tolak 1. Okey, lepas tu yang ini pula jumlah jarak daripada 0 ke 4 ni adalah 4. Okey, macam tu. Okey, kejap. Betul ke ni? Oh, 4 tolak 1 pula. 4 tolak 3 cikgu ni. Okey, 4 tolak 3, 1. Jadi kita akan dapat 1 tambah 4. Jadi kita akan dapat 5. Tara! Okey, panjang kan? Okey, memang panjang lah sebab cikgu nak menerangkan. Okey, nak menerangkan. Okey, jadi kita dah habis contoh 1, buku teks, muka surat 260. Jom kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, murid-murid, kita dah masuk bahagian 2, menentukan dan mentafsir halaju seketika suatu zarah daripada fungsi sesaran. Okey, daripada sini, okey, kita tengok contoh 2. Contoh 2 ini adalah daripada muka surat 263. Okey, muka surat 263. Okey, jom kita rujuk. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya sesarannya S meter dari titik tetap O diberi oleh yang cikgu garis dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Jadi, okey, inilah keyword-keyword yang penting yang kamu kena tahu. Okey? Okey, halaju awal. Okey, ada perkataan awal lah. Okay, halaju awal. Ingat, kalau halaju awal, apa dia yang ada apa dia keyword dia? Oh, cikgu ada cakap tadilah kalau halaju awal adalah T sama dengan 0. Macam tu. T sama dengan 0. Jadi kita nak cari halaju awal untuk zarah itu. Okey, jadi murid-murid sekarang kita ada persamaan S. T kuasa 3 tolak 9, T kuasa 2 tambah 24, T tambah 5. Jadi sekarang kita nak cari halaju.
Okey, bila nak cari halaju, kita kena ada fungsi V lah. Jadi kita differentiate ataupun kita bezakan ds dt. Baru kita akan dapat V sama dengan 3T akan jadi 3T kuasa 2 negatif 18T tambah 24. Yes, kita dah dapat V. Jadi sekarang kita nak cari halaju awal. Okay, halaju awal. Jadi daripada situ kita pun dah tahu keywordnya adalah T sama dengan kosong. Jadi kita bolehlah cari halaju awal apabila T sama dengan kosong. Jadi kita gantikan saja kosong kuasa 2 tolak 18 darab kosong tambah 24. Jadi kita akan dapat 24. Itulah halaju awal kita. Okey? Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Jom kita baca soalan B. Okey, soalan B. Halaju seketika zarah dalam meter saat, okey, negatif 1 pada saat ketiga. Okey, ini pun simple. Pada saat ketiga. Pada saat. Okey, pada 3 saat. Okey, pada 3 saat tu bermaksud bila T sama dengan 3. Okey, macam tu. Dia masih nak halaju, jadi kita guna fungsi halaju. Okey, cikgu tulis balik fungsi halaju. Okey, jadi sekarang apabila T sama dengan 3, jadi kita gantikanlah. Oh, 3 kuasa 2 tolak 18, ini 3 tambah 24. Macam tu, gantikan sahaja. Jadi kita akan dapat 27 tolak 54 tambah 24. Jadi kita akan dapat negatif 3. Begitu. Jadi kita dapatlah halaju seketika zarah itu pada masa 3 saat ialah negatif 3 ms negatif 1. Okey, ini adalah contoh A dan B. Okey, jom kita tengok soalan C. Okey, murid-murid, kita fokus kepada soalan C. Okey, soalan C, nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berehat untuk seketika. Ingat, berehat untuk seketika. Okey, apakah simbolnya? Apakah keywordnya untuk berehat seketika? Kamu kena ingat. Okey, untuk berehat seketika, V sama dengan kosong. Macam tu. Jadi, cikgu dapatlah untuk C, kita punya keyword V sama dengan kosong. V kita tu 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24 sama dengan kosong. Selesai. Kita dah ada persamaan kuadratik. Ringkaskan dulu, bahagikan dengan 3. Jadi, negatif 6T tambah 8. Okey, kita semakin hampir. Kita simplify dulu baru kita faktor. Okey, jadi kita akan dapat T dekat sini kita akan dapat 2 negatif. Jadi kita akan dapat T sama dengan 2 atau T sama dengan 4. Jadi ini adalah nilai-nilai T, okey, apabila zarah itu berehat untuk seketika. Okey, jom kita tengok soalan yang terakhir di sini iaitu D. Okey, nak cari julat nilai T dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kiri. Seperti yang cikgu cakap tadi, ke kiri. Okey, ke kiri. Ke kiri maksudnya lebih kecil daripada kosong. Okey, ke kiri. Jadi kita nak cari ke kiri pula. Okey, V lah. Kita nak cari julat nilai T apabila zarah itu bergerak. Okey, ke kiri. Okey, V sama kosong. Jadi, V lebih kecil daripada kosong. Kita ulang teknik yang sama lah. Tapi, kita gantikan seperti ini. Tolak 18T tambah 24 lebih kecil daripada kosong. Okey, tetap kita kecilkan juga. Kita simplifikan. T kuasa 2 tolak 6T tambah 8 lebih kecil daripada kosong. Okey, jadi kita faktor seperti sama sahaja, cuma kita ada tanda ketaksamaan. Okey. Jadi di sini kita tak bolehlah keluar jawapan yang begini. Sebelah kiri ni. Okey, kalau cikgu guna ni disebabkan positif A kita senyum. Jadi ini adalah T. Okey. Jadi sekarang dekat sini 2, dekat kanan 4. Jadi cikgu fokuskan kalau lebih kecil maksudnya lorek di bahagian bawah. Macam tu. Okey, jadi nilai T kita ataupun nilai kita berada di tempat lorekan. Jadi murid-murid bagaimana nak menulis dia punya julat, tulis dia ke bawah ikut susunan.
Okey, sentiasa lebih kecil. Jadi berjaya kita mencari julat dan nilai-nilai. Okey, jom kita tengok ada lagi tak contoh. Okey, murid-murid, cikgu rasa kita dah masuk untuk bahagian yang terakhir. Okey, bahagian yang terakhir menentukan dan mentafsir pecutan seketika suatu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi sesaran. Okey, jadi di sini, okey, untuk contoh 3, suatu zarah bermula dari titik tetap O dan bergerak di sepanjang satu garis lurus selepas T saat. Jadi S meter diberi adalah seperti yang cikgu highlightkan. Okey, hitung pecutan awal. Okey, jadi di sini murid-murid, okey, cikgu suka dulu buat macam ni. Okey, cikgu keluarkan dulu, kita dah ada fungsi sesaran T kuasa 3 tolak 3 T kuasa 2 tolak 4 T. Cikgu suka cari V dulu, cari semua. 3T kuasa 2, negatif 3 darab 2, negatif 6T, tinggal negatif 4. Cikgu terus cari A. Okay, 6T tolak 6. Jadi di sini cikgu ada 3 fungsi. Okey, so sekarang soalan yang pertama. Okey, soalan pertama pecutan awal. Okey, pecutan awal. Okey, murid-murid jangan lupa pecutan awal. Awal adalah T sama dengan kosong. Okey, T sama dengan kosong. Jadi kat sini cikgu buat A T sama dengan kosong disebabkan dia nak pecutan. Cikgu keluarkan fungsi pecutan 6T tolak 6 sama dengan 6 sini kosong. Okey, jadi cikgu akan dapat pecutan cikgu negatif 6. Okey, jadi pecutan awal zarah itu ialah negatif 6 ms negatif 2. Okey, jadi berjaya untuk mendapat jawapan untuk A. Okey, jom kita tengok jawapan untuk B. Okey, lupa pula cikgu nak cakap. Ini adalah soalan daripada muka surat 265. Okey, jadi seterusnya kita pergi ke soalan B. Okey, soalan B. Pecutan zarah itu, okey, pecutan seketika zarah itu dalam ms negatif 2 pada masa 5 saat. Tengok, pada masa 5 saat. Okey, pada masa 5 saat bererti T sama dengan 5. Okey. T sama dengan 5. Jadi, masih nak cari pecutan. Cikgu guna lagi fungsi pecutan. 6T tolak 6. Jadi, 6, 5 tolak 6, 30 tolak 6. Cikgu akan dapat 24. Macam tu. Jadi, cikgu berjayalah mendapat nilai pecutan pada masa 5 saat. Good. Jom kita tengok untuk yang C. Kita cari pecutan zarah itu, masih pecutan. Pecutan zarah itu dalam meter saat negatif 2 apabila melalui titik O semula. Murid-murid, apabila melalui titik O semula, apa keyword yang berkaitan dengan titik O? Jangan lupa apa kita punya keyword. Titik O semula. Kalau titik O semula adalah keyword kita adalah S sama dengan kosong. Maksud tak ada sesaran lah sebab melalui titik O semula. S sama dengan kosong. Jadi cikgu kosongkan S dahulu. Kita guna fungsi S. Di mana T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 4T sama dengan kosong. Macam tu. Jadi di sini apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Kita faktor dulu. Cikgu keluarkan T. Jadi T kuasa 2 tolak 3T tolak 4. Sebab kita nak cari nilai T. Jadi kita dah ada kuadratik. Jadi kita faktorkan lagi. T jadi ada 2 bracket. Sini T, guna je kamu punya kalkulator Sini kita akan letak 4. 1 negatif tambah. Jadi kat sini kita akan dapat 2 nilai. 2 nilai di mana? Cikgu highlight nak bagi kamu nampak Bila T sama dengan kosong, highlight yang kedua, yang biru, highlight yang ketiga, yang oranye ni. Jadi kita akan ada 3 nilai T. 3 nilai T bermaksud T sama dengan kosong, T sama dengan negatif 1, T sama dengan 4.
Okey, jadi kita akan dapat 3 nilai. Okey, O negatif 1, negatif 4. Jadi negatif 1 ni kita abaikan. Abaikan sebab tak ada masa negatif. Okey murid-murid, sekarang soalan dia, pecutan zarah itu apabila melalui titik O semula. Titik O semula tu bermaksud dia dah jalan dan dia pergi ke titik O semula. Jadi pada mula-mulanya T semua kosong, baru bermula. Jadi kalau dia pergi titik O semula, inilah masanya. Jangan ambil kosong kosong tu adalah awal. Jadi T sama dengan 4. Okey, dia kembali ke titik O semula. Jadi, barulah kita masukkan dalam fungsi pecutan. Jadi, pecutan kita tadi adalah A sama dengan 6T tolak 6. Jadi, bila T kita 4, kita gantikan. Okey, jadi kita akan dapat 18. Berjaya. Begitulah contohnya untuk C. Jom kita tengok soalan yang terakhir untuk contoh yang ketiga, soalan D. Okey murid-murid, untuk soalan D, untuk soalan D, julat nilai T, nak cari julat nilai T, tak nampak pula highlighter. Julat nilai T dalam saat apabila pecutan zarah itu ialah positif. Pecutan positif. Ini pun simple. Pecutan itu adalah positif. Maksudnya pecutan lebih besar daripada kosong. Itu adalah positif. Jadi masuk je, ambil je persamaan 6T tolak 6 lebih besar daripada kosong. 6T lebih besar daripada 6. T lebih besar daripada 1. Jadi inilah julat nilai T. Maksudnya T lebih besar daripada 1 tu maksud T sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita berjaya mendapat jawapan yang terakhir. Ini contoh yang terakhir. Jadi semoga kamu bolehlah mencuba soalan-soalan dalam buku teks. Nanti jumpa lagi cikgu dalam video yang ketiga. Bye-bye.